Inna sesungguhnya orang yang kafaru, ingkar, kufur, bantah, semua makna kafar. Orang yang bantah, orang yang ingkar. Bizikri, bantah terhadap apa? Terhadap zikir. Apa dia zikir? Al-Quran. Sungguhnya orang yang ingkar dengan Al-Quran, lamma ja'ahum, setelah mana? Lamma ja'ahum, telah datang kepada mereka. Maksud datang apa? Datang dah Al-Quran tu sampai kat dia orang, tapi masih bantah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa nata'allam wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثواب ومغفرة ورضوان وحسن الخاتمة عند الموت ورفع درجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعته يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Muslimin muslimat sekalian, kita akan sambung bacaan muka surat 481 pada ayat 41. Allahu Akbar. Oh, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat 41, muka surat 481. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا
لقالوا لولا فصلت آياته. Yang tuan-tuan di situ ada satu alif yang ada titik hitam atas dia. Ini satu-satu sahaja dalam Al-Quran yang wajib kita baca dengan bacaan tashil, nama dia. Baca apa? Hukum bacaan dia tashil. Macam mana bunyi tashil? Dia tidak dapat nak gambarkan dengan baris A ke U ke I ke. Dia bunyi dekat-dekat dengan macam nak I tapi bukan I. Macam mana bunyi? Di sini bukan I tadi. Sebab asalnya baris atas. Jadi bunyi hampir kepada baris atas. Dengar saya buat tu. Jadi yang pertama yang hamzah atas bawah tu. Lepas tu yang atas tiang tu kita bunyi bukan tu jadi dua-dua baris atas, salah. Dengar saya buat. Jami, jangan jadi ha. Kalau ada HA tu masih salah. Kalau bunyi HAK kan, hak. Tak boleh. Tu salah. Dia tak nak kata A pun tak, nak kata ha pun tak. Antara dua tu. A'jamiyyun wa Arabi. Sekali lagi, saya tak dengar lah tuan-tuan buat kan. Kalau nak betulkan, kena baca seorang-seorang lah dekat, baru kita boleh pastikan dia salah ataupun dia betul. A'jamiyyun wa Arabi. Qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifaa. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العظيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه من نصره واتبع والاه إلى يوم الدين أما بعد إن الذين كفروا بالذكر sesungguhnya orang yang kafaru, ingkar, kufur, bantah, semua makna kafar. Orang yang bantah, orang yang ingkar.
Bizikri, bantah terhadap apa? Terhadap zikir. Apa dia zikir? Al-Quran. Sungguhnya orang yang engkar dengan Al-Quran, lamma ja'ahum, setelah mana? Lamma ja'ahum, telah datang kepada mereka. Maksud datang apa? Datang dah Al-Quran tu sampai kat dia orang, tapi masih bantah, masih engkar. Engkar sama ada dari sudut engkar juhudi terang-terang, bantah terang-terang, orang kafir lah, tak percaya Quran, Quran tak betul. Ataupun engkar secara tak cara langsung, cara tak sedar. Macam mana engkar cara tak sedar? Mulut cakap saya beriman pada Al-Quran, saya beriman pada Al-Quran, tapi apa hukum hakam yang wajib dalam Quran, dia langsung tak amal. Kenapa tanya kenapa kau tak buat? Malas lah. Berarti dia engkar hukum tu, hukum datang daripada Al-Quran, sembahyang, puasa dan kewajiban yang lain, zakat, haji dan sebagainya, tak mau buat. Mulut cakap saya beriman pada Quran, mulut cakap saya beriman, ini juga engkar. Boleh jadi hatinya menafikan hukum Al-Quran, dah terkeluar Islam. Dia cakap dalam ni, tak cakap mulut. Tak boleh percayalah hukum Quran ni. Ni Quran ni hukum kolok ni zaman batu dulu tu, mungkin 1000 tahun lebih. Mana boleh pakai sekarang? Kita ada hukum moden sekarang. Kalau gitu, keyakinan dia Quran ni tak boleh pakai, dia yakin Quran ni tak valid lagi sekarang, tak guna lagi sekarang, na'udzubillah, hatinya telah ingkar. Walaupun luarannya nampak okey, itu juga dikira kufur, na'udzubillah, kafir lah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi iman kita tertegak atas 3 dasar. Dasar pertama, perbuatan. Perbuatan, amalan kita. Amalan tu menggambarkan kita beriman ke tidak. Kalau kita buat apa yang Allah perintah, tanda kita iman. Itu satu. Tapi ada yang buat, cakap dia macam mana? Cakap kena ambil kira juga. Kalau cakapnya engkar, cakapnya bantah, memang terkeluar, na'udzubillah. Walaupun dia sembahyang, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, haji, segala lengkap, tapi mulut dia menghina Quran, mulut dia menafikan satu ayat dan sebagainya. Habis ya, rosak iman. Kan? Ataupun terbalik, mulut kata okey, amalan tak buat, pun sama juga. Amalan tak buat tu kan, disebab apa? Benda tengok yang ketiga, 3 dasar tadi. Dasar pertama, amalan. Dasar kedua, percakapan. Sebab tu nak masuk Islam kena asyhadu an la ilaha illallah, kena mengucap. Kalau mulut mengucap benda kafir, na'udzubillah, jadi kafir. Walaupun nak melawak main, bergurau, tak boleh tuan. Sebab hukum Islam tak boleh buat melawak. Melawak tahu kan? Melawak. Orang Kedah kita buat lawak kan. Gurau, nak gelak-gelak tawa, nak main-main, tak boleh main-main tuan. Hukum Islam no. Tak, saya bukan sungguh-sungguh pun saya cakap, alah nak gurau gelak-gelak member je. Tak boleh. Ini boleh mengeluarkan dia daripada, membatalkan syahadah dia. Habis kalau mulut cakap. Dan yang ketiga apa dia? Tasdiqu bil qalbi, keyakinan dalam hati. Kalau dalam hati tak yakin, habis. Mulut okey cakap saya beriman, Quran begini-gini, perbuatan nampak dia sembahyang, tapi dalaman dia hancur. Dalamannya tak percaya, dia duk cakap semua apa Quran tak percaya lah, mengarut lah semua. Tak cakap di mulut, tapi dalam hati tak yakin, tak beriman lah tu, maka rosak juga imannya. Ini orang munafik. Orang munafik, cakap bagus. Allah sebut dalam surah munafik pada dia, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kamu tengok mereka orang munafik ni, orang munafik, sebelum tu Allah kata apa? Wa idza qila lahum ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu. Mereka bersumpah dengan nama Allah, nak yakinkan Rasulullah ni bahawa mereka beriman. Bersumpah, kami beriman,
sebut wallahi. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, kalau kau tengok luaran dia orang, puff, memang hebat. Tengok luaran ni memang yakin dia orang beriman, hebat. Nampak mungkin dengan jubahnya, nampak mungkin kopiah serbannya, nampak luaran tu hebat. Tu'jibuka ajsamuhum, luaran mereka, badan mereka tu nampak patuh pada Islam. Wa in yaqulu tasma' liqaulihim, kalau mereka cakap sehingga kagumlah kau kagum, dia orang pidato, oh hebat. Wah, keluar ayat Quran segalanya. Tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu. Mereka itulah musuh sebenarnya. Mereka tu musuh. Cakap hebat, perbuatan hebat, tapi hati kotor, penuh engkar. Humul adu fahdharhum, hindar mereka, hindari mereka, jauhi mereka, hati-hati dengan mereka ni. Fahdharhum qatalahumullah, Allah akan perang dengan dia orang ni. Allah bermusuh dengan orang-orang macam ni. Sebab dia orang munafik tadi ni. Anna yufakun, di mana saja mereka berada Allah murka, Allah benci, Allah perang dengan dia orang. Nampak orang munafik tak pun kena perang dengan Allah. Perang maksudnya Allah nafikan terus batal iman mereka, terkeluar dari Islam, tak ada dapat rahmat Allah, tak ada dapat keampunan Allah. No, dia hidup, boleh makan, kaya, senang macam orang lain. Mungkin lebih baik daripada orang Islam lagi bab tu. Tapi ada tanda. Yang pertama tanda, apa dia tandanya? Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Mereka kempen jangan derma kepada Rasulullah dan orang bersama Rasulullah. Jangan tolong. Jangan tolong Islam, jangan tolong sahabat Nabi, jangan tolong Nabi. Jangan derma. Kempen menghalang kebaikan. Orang nak buat baik, dia halang pula. Pergi cakap semua orang ni sebar-sebar, jangan. La tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfadu. Biar dia orang ni jangan duduk sini, berambus keluar daripada Madinah. Ni banyak lagi lah cerita tentang munafik ni. Antaranya Nabi sebut tanda, 4 tanda. Cakap bohong, selalu bohong. Itu dah ada tanda. Walaupun mulut manis, bab Quran manis dia, hebat. Bab amalan nampak okey, amalan bagus, tapi nampak tanda dia suka cakap bohong. Itu bererti yang tentang dia kata dia Islam, dia beramal, dia beriman pun bohong tu. Ada bohong di situ. Sebab yang lain-lain dia banyak bohong. Cakap wa idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa, bila janji suka mungkir, tak pernah tepat. Wa idza tumina khana, bila diberi amanah khianat. Kita bagi kepercayaan kat dia, tak tahu dia kona kat lain. Khianati amanah. Kan? Wa idza khasama fajara, kalau bergaduh sikit, nak bertengkar, nak bawa kes besar-besar, benar kesilapan kecil je pun nak bawa kes tu, dia nak bergaduh besar, satu kampung nak bergaduh, angkat satu geng kan, sampai pesan anak cucu jangan baik dengan orang ni. Dia padahal masalah kecil je, masalah slipper je, masalah parking kereta je, masalah ambil barang cangkul tak bagi balik je pun, mungkin macam itulah. Kalau dulu masalah kambing makan rumput dia je pun bergaduh berapa keturunan. Ini orang munafik, dia tak suka berdamai, nak cari gaduh je. Orang Islam, orang mukmin, dia suka berdamai. Jadi bila ada tanda ni, kata Nabi, walau dia solat, walau dia puasa. Kata Nabi, walau dia solat, walau dia puasa, ada 4 ni terkumpul pada satu orang, sah dia itu munafik. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Allah kata, orang yang kufur terhadap Al-Quran, lamma ja'ahum, dah dapat Al-Quran tapi masih engkar, tak percaya, tak beriman. Sama ada hatinya tak beriman atau cakapnya tak beriman, lagi dahsyatlah, terang-terang kafir. Ataupun perbuatannya tak beriman, maksudnya dia tak buat apa yang Allah suruh. Wajib ni, rukun Islam, semayang, puasa, zakat, tak buat. Wa innahu, tapi kita tak boleh katalah, engkau tak semayang kafir. Dah. Kita tak boleh terus langsung hukumnya tu. Memang
ada aturannya, kena siasat dulu. Dia tak sembahyang sebab apa kan. Wa innahu lakitabun aziz, sungguhnya Al-Quran ni kitab yang perkasa, kitab yang hebat, yang mantap, tidak ada sikit pun silap, tidak ada sikit pun kesalahan. Tak ada. Dalam Quran semua fakta tepat, bukan khayalan, bukan main-mainan kan. Sebab tu orang nak buat main-main dengan cakap dengan Al-Quran, bahaya tuan-tuan. Ini boleh terkeluar Islam, na'udzubillah min dzalik. Mani'ul janab la yuram, yang sangat hebat, yang kukuh kandungan Al-Quran tu. Betul Allah Ta'ala sebut, la ya'tihil batil, Al-Quran ni tak ada langsung kesilapan, kebatilan. Batil benda yang salah, benda yang tak benar, tak ada langsung. Min baini yadai, di depan-depan, wala min khalfi, ataupun di belakang, yang nampak terang-terang ayatnya ataupun yang tersirat pun tak ada yang silap. Tak ada kesilapan dalam Al-Quran. Tanzilun min hakimin hamid, Quran ni semua turun daripada Allah yang maha bijaksana, Hakim, Hamid, yang maha terpuji, hebat, yang maha terpuji. Datang daripada Hakim, Allah yang maha bijaksana, takkan ada kesilapan. Takkanlah Al-Quran tu Allah kata valid, dapat guna untuk 100 tahun je. Zaman Nabi Muhammad dengan zaman sahabat 100 tahun tu je. Lepas itu tak sesuai lagi. Kalau itu Allah tak cerdik lah. Allah tak cerdik buat perancangan untuk 100 tahun, sedangkan dunia 1000 tahun, mungkin 2000 tahun dunia. Kenapa Quran valid untuk 100 tahun je? Hukum dia tak boleh. Quran selagi ada dunia, walaupun dunia umur 5000 tahun, 5000 tahun Quran boleh guna. Hukumnya valid, hukumnya cantik, masih sesuai. Tuan-tuan jangan terlibat dengan orang kata hukum Quran tak sesuai zaman sekarang. Macam mana nak potong tangan, mana boleh gini-gini, nak kena pancung tengkok ke apa. Dari sudut, kita cerita dari sudut Al-Quran, dari sudut implementasi dalam negara kita. Jangan kata kita nak lawan undang-undang negara pula, tak. Jadi dari sudut ketidakmampuan kita buat, kita mengaku kita salah, tapi jangan kata Quran tu yang salah. Kita kata kita yang lemah, kita yang salah, tak mampu nak buat. Bukan Quran tu yang salah, tak sesuai nak buat. Faham tak? Kita kata kita yang lemah, tak mampu nak buat. Kita mengaku kita punya kelemahan, sehingga kita nak melaksanakan Al-Quran tak mampu. Itu sekurang-kurangnya pun terlibat dengan dosa je lah, tapi bukan kafir. Kalau dia kata, no, Quran mana boleh, ni hukum macam ni tak boleh guna sekarang. Na'udzubillah, itu terkeluar Islam lah tuan. Jelas-jelas. Tapi kalau dia kata kita tak mampu nak buat, tak mampu, walaupun Quran tu memang sesuai sama bila-bila, tapi nak laksanakan 100% dari Quran tu kelemahan kita, tak mampu. Itu mungkin terlibat dengan dosa, ataupun Allah mudah memberikan keampunan kerana kita mengaku atas kesilapan kita. Lepas tu disebutkan Quran tak ada langsung silapnya, tak ada langsung kurangnya, cacatnya. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Apapun yang dikatakan kepadamu wahai Muhammad dari celaan-celaan golongan yang engkar, puak-puak yang bantah ni nak hina macam-macam, hanyalah seperti yang pernah dikatakan kepada rasul-rasul yang terdahulu. Jangan kata sekarang orang kata Quran tak sesuai tuan. Zaman sekarang ni ada orang cakap macam tu kan. Zaman Nabi Muhammad pun ada orang cakap macam tu, di kalangan kafir, di kalangan munafik, yang kata Quran ni tak sesuai. Ni ma yuqalu laka illa, apa tuduhan-tuduhan orang kafir, tuduhan-tuduhan orang munafik kepada engkau Muhammad dengan Al-Quran. Sebenarnya ayat tu lama dah dia orang guna. Zaman Nabi-Nabi dulu, Nabi Nuh pun orang cakap macam tu juga. Kitab Nabi Nuh tak sesuai. Nabi Ibrahim pun orang cakap macam tu. Ajaran Nabi Ibrahim tak sesuai. Nabi apa dia lagi? Nabi Yusuf pun orang cakap macam tu juga. Zaman Nabi Musa pun macam tu juga, orang bantah. Semua para Nabi ada je orang yang bantah. Yang mendokong pun ada, yang bantah pun banyak.
Semua Nabi-Nabi kena. Bukan kau seorang ya Rasulullah, ya Muhammad yang kena tuduhan tohmahan, cakap-cakap orang munafik tentang Al-Quran ni macam-macam. Malah tengok Al-Quran ni berperanan, dia hanya datang pada orang yang sesuai. Pada orang yang Allah tak bagi hidayah, dia datang dalam keadaan orang tu nampak memang tak sesuai. Contoh, bila Quran datang, dia kata Quran tak sesuai. Memang Quran tak nak buka pintu hidayah pada dia. Tapi bagi tuan-tuan, contohnya minat dengan Quran, yakin dengan Quran sebab apa? Otak kita sama dengan otak orang lain. Mungkin IQ kita pun sama tinggi IQ orang lain. Kenapa orang lain tak boleh terima Quran, kita boleh terima? Tanda Allah bagi hidayah pada tuan-tuan, sehingga kita nampak cantik Al-Quran, hebat Al-Quran, manis Al-Quran, minatnya kita pada Al-Quran. Orang lain tengok Quran, wih, apa lah kau dah baca ni, gini-gini, tak minat. Begitu zaman dulu ni, Nabi Muhammad SAW, antaranya kisah saya nak cerita, Tufail bin Amru, mungkin saya pernah cerita satu tempat yang lain. Dia ni pemimpin masyarakat Kampung Daus, Yaman. Bila datang Mekah, orang kenal lah ni pemimpin masyarakat, orang hormat dia. Tapi orang pesan, bila sampai Mekah, orang pesan ke dia, engkau bila datang Mekah, orang Mekah ni pesan, orang Mekah macam immigration lah kan, nak masuk kat border tu kena jumpa immigration dulu. Dia orang pun macam tu lah. Sampai di situ, orang-orang Mekah ni bagi tahu, engkau ada seorang di kalangan orang kami ni namanya Muhammad bin Abdullah, orang Quraisy. Dia tu tukang sihir kuat, engkau jangan dengar cakap dia. Kalau dia buka mulut, engkau tutup telinga. Supaya jangan dengar. Sebab kalau kau dengar, habis. Kau kena sihir. Sehingga kau sanggup benci mak bapak engkau. Kalau suami isteri pun sanggup berpisah kerana dengar sihir Muhammad. Dia tok bomoh, mudah jampi orang, senang nak jampi orang. Dia tu mungkin gila-gila sikit, majnun. Oh ni, dia orang tomah macam-macam. Maka dia pun datang masuk Mekah, dia nak tawaf. Zaman jahiliah ada tawaf juga, tapi cara jahiliah lah. Bila nak tawaf, tengok Nabi Muhammad duk ada dekat dinding Kaabah sedang semahyang, duk khusyuk dengan pakaian bersih, mukanya nampak haibah. Sehingga bila dia tengok, orang beritahu, tu Muhammad tu, kau jangan dekat dengan dia, kau jangan dengar cakap dia, dia sihir tu. Dia pun ambil kapas, kuti kapas, masuk lubang telinga dia. Dia kata, aku tak nak dengar. Tapi bila dia lalu, ialah taklah dekat sangat, dia dengar suara Nabi Muhammad masuk, walaupun dia dah sumbat telinga dia, tapi tetap dengar. Tu Allah nak campak hidayah yang Allah sebut dalam surah Zumar, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Kalau Allah nak beri hidayah pada Islam, Allah lapangkan, terangkan hatinya, tenangkan hati dia kepada Islam. Bila dia dekat, dia dengar Quran, sedapnya, sehingga dia dekat dengan Nabi Muhammad, makin dekat, langkah kaki dia makin dekat. Terus dia tanya Nabi Muhammad, ni apa ni, apa-apa. Nabi Muhammad bagi penerangan tentang Al-Quran, tentang Islam. Syahadah masuk Islam. Yang awal lagi orang pesan tu, kau jangan dekat, dia terus masuk Islam. Ada seorang lagi pula daripada Yaman juga, nak datang, orang pesan menjadi lah, jangan dengar, dia sihir tok bomoh. Rupanya orang Yaman tadi ni yang datang jauh tu nak masuk ke Mekah tu, dia pun tok bomoh. Dia memang tukang bomoh, dia jampi orang. Dia kata, aku pun bomoh juga. Kalau kau cakap Muhammad bomoh untuk jampi orang, aku pun dah biasa jampi juga. Sekarang ni aku nak tahu Muhammad punya ayat jampi dia macam mana. Orang beritahu, kau jangan dengar. Kalau dengar kau kalah. Aku pun hebat, aku takkan kalah punya. Dia macam ego lah sikit. Tapi Allah nak campak hidayah pada dia. Dia ego dengan orang yang pesan tadi ni. Dia kata, jangan dengar, nanti kau kalah. Aku tak kalah punya, aku hebat, aku bomoh hebat juga. Dia pergi dekat, mana Muhammad, aku nak dengar jampi dia macam mana. Aku pun ada jampi juga, ayatku, dia guna ayat apa. Maka dia pergi pada Nabi Muhammad, orang kata itulah Muhammad. Dia pergi dekat, Muhammad, orang bagi tahu pada aku, engkau ni tok bomoh, jampi orang, sampai orang suami isteri berpisah, mak bapak berpisah, anak dengan bapak, anak dengan ibu pisah. Sekarang aku pun bomoh daripada kampung sekian. Aku nak tahu engkau bomoh ayat apa, macam mana ayat jampi engkau. Nabi pun baca Al-Quran, dengar ayat Quran, dia kata, wallahi demi Allah, aku tak pernah dengar jampi hebat macam ni. Cantik ayat dia, hebat ayat dia. Terus dia cair, masuk Islam dia.
Kan? Ini Allah nak campak hidayah, dia dengar, dia rasa hebat. Bila dengar tak rasa hebat, ini masalah hati kita, tuan. Allah tak campak hidayah lagi. Dengar Quran, apalah, malas aku nak dengar Quran, malas aku nak baca Quran, malas nak ambil tahu ilmu Quran. Ini sebenarnya penyakit ni, benda dalam ni yang Allah tak campak lagi hidayah pada dia. Na'udzubillah, kalau dibiar karat dia macam tu, makin menambah karat, makin menambah karat, makin menambah karat, akhirnya na'udzubillah terkeluar mungkin. Bahaya. Inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu iqabin alim. Sesungguhnya Tuhan engkau mempunyai keampunan dan mempunyai azab yang sangat pedih siksaannya. Jadi Allah bagi satu bentuk warning, amaran, satu lagi bentuk kata mengalu-ngalukan keampunan. Allah ada keampunan. Kalau engkau rasa dah salah, engkau nak kembali, Allah berikan keampunan. Maksudnya kau kembali dengan taubat, dengan mengaku kesilapan. Orang yang mengaku kesilapan diri sendiri, Allah mudah maafkan. Bila tak nak mengaku kesilapan diri sendiri, maka Allah jauhkan daripada kebenaran. Sombongnya, sombong tu berada dalam hati. Dan kita nampak tanda luaran. Ada tanda luaran, tapi sebenar penyakit tu bukan penyakit luaran, penyakit dalaman hati. Bila hati sombong, nampak pada gaya cakap, gaya-gaya sombong. Bila hati sombong, nampak gaya pakaian dia, gaya-gaya orang sombong. Gaya jalannya, gaya-gaya orang sombong. Kan? Contoh, kalau dia pakai smart, hati dalam tu ada sombong. Dia rasa aku lebih smart pada segala-gala orang. Jadi dia ada gaya, nampak orang, apalah engkau ni, engkau hina orang lain dan sebagainya. Punca daripada benda dalam. Kalau benda dalam tak ada sombong, walaupun dia pakai smart, mahal punya harga, baju mahal, semua mahal, tapi tak sombong. Nampak orang dia mesra dengan orang, dia baik dengan orang, rendah diri dengan orang. Tak nampak kesombongan pada pakaian dia, walaupun pakaian dia hebat-hebat, mahal-mahal, kaya-kaya, tapi tidak ada kesombongan. Mungkin sombong tu berpunca daripada hati. Batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran termasuk menolak kebenaran Quran. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan, kalaulah kami jadikan Al-Quran itu, kami jadikan bacaan dalam bahasa A'jami, bahasa bukan Arab, tentulah mereka akan berkata, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya dalam bahasa yang kami fahami? Ini bahasa Arab. Patutkah kita ini berbahasa asing sedangkan Rasul yang membawanya bahasa Arab? Jadi Al-Quran sifatnya turun kepada orang Arab, Nabi Muhammad SAW, maka datanglah dengan bahasa Arab. Kita tak boleh baca Quran dengan bahasa bukan bahasa tulisannya tu. Tak boleh, tuan. Melayu, contoh Alham, kita hijau A-L-H-A-M, Alhamdu, D-U, baca dengan yang tulis Rumi punya. Tak kena, tak boleh. Tak boleh, tak tepat, dia takkan tepat. Ada benda yang dia akan baca Alhamdulillahi, dah salah dah, Alham, tak boleh. Jadi Al-Quran ni akan turun dalam bahasa Arab. Ni siapa dia? Orang yang cerca ni orang Yahudi pula. Dia kata apa? Quran tak turun dalam bahasa kami, bahasa Ibrani, bahasa Yahudi lah. Dah Allah kata dia turun kepada Nabi Muhammad, orang Arab, turun dalam bahasa Arab lah. Kalau Injil Taurat dulu pada orang Bani Israel, turun dalam bahasa tu lah. Kan? Cuma kita boleh fahami dengan terjemahannya. Patutkah kitab itu berbahasa asing sedangkan Rasul yang diutuskan itu dalam bahasa Arab, orang Arab? Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Ni dia. Quran ni kalau datang pada orang beriman, dia akan jadi petunjuk. Oh, nampak kebenaran Quran, akan rasa tenang, hati dia, ubat bagi dia, syifa. Kalau datang pada orang beriman. Itu sebab tu kita nak tahu ada iman ke tidak, test dengan Quran. Kalau dengan Quran kita rasa minat, oh seronok nak belajar baca lagi, nak rajin baca lagi, nak ambil tahu, tanda hati kita beriman, kita nak mendalami Quran, kita minat cinta pada Al-Quran.
Kalau orang munafik, Allah Ta'ala sebut, walladzina la yununa fi adhanihim waqrun. Adapun orang yang tak mau beriman, seolah dalam telinga ni ada sumbat, tak nak dengar Quran. Bunyi Quran malah lari tempat lain. Tak minat nak belajar, tak minat nak baca, tak minat nak dengar. Lebih dengan minat benda lain. Artinya adhanihim waqrun wa huwa alaihim ama, seolah mereka ni buta, tak nampak kemuliaan Al-Quran. Tak nampak kemuliaan, tak nampak cahaya Al-Quran. Ulaika yunadawna, mereka itu seolah-olah dipanggil, diseru, mim makanin ba'id, daripada tempat yang jauh. Tuan-tuan, kalau kita tonton contoh ada belakang sana, saya tak guna mikrofon, cakap, kita cakap, datang kejap, mai duduk sini, kan? Contohnya, dia faham tak? Dia mungkin tak faham, duduk jauh pun tak faham. Allah buat contoh orang yang tak minat dengan Quran, hatinya dah tertutup. Kita cakaplah ceramah Quran kat dia pun, dia tak faham. Kita suruh buat je ni, dia tak nak buat. Dia tak faham, dia tak mau belajar, tak mau dengar. Macam kita panggil orang daripada jauh, memang dia tak faham. Kita cakap maksud kita lain, dia buat benda lain, kan? Masya Allah. Ulaika yunada min makanin ba'id, mereka itu seolah-olah seperti orang yang diseru daripada jauh, gelap, dalam keadaan gelap gelita. Malah mereka melarikan diri daripada Al-Quran, menjauhi diri daripada Al-Quran. Tidak ubah seperti orang-orang yang diseru dari tempat yang jauh, masakan mereka dapat mendengar dengan betul atau melihat dengan nyata. Jadi Masya Allah, Quran ni ubat segala-galanya. Tetapi orang yang tak beriman nampak tak ada nilai Quran ni. Itu na'udzubillah. Jadi kita yang nak kukuhkan iman dalam diri, jangan nampak kesilapan Al-Quran. Walaupun kita pada ilmu kita, macam tak betul dia ni ayat ni, jangan kata mungkin saya salah tu, ada Quran ni mesti betul punya lah, saya yang silap tafsir. Jangan kata ni macam tak betul ni Quran ni, salah ni. Yang salah tu bukan ayat Quran, yang salah tu pemahaman kita, pemahaman kita. Sebab tu kadang-kadang saya pelik juga bila kita mengajar hukum. Contoh cara ambil wuduk ke, cara sembahyang ke, kita terang dah, okey dah, tapi orang kata Ustaz Adrian cakap ni, bila pula saya cakap macam tu? Tengok, kadang-kadang penerimaan dia yang salah, receiver dia yang salah. Kita punya cakap okey. Contoh tuan-tuan, kita pakai mikrofon ni wireless, kan, tak sambung ke dalam tu. Yang dalam tu masalah. Kita cakap bagus, tapi suara tu putus-putus, kan. Contoh nak sebut, tak boleh makan. Tak tu tenggelam. Boleh makan, orang dengar boleh makan, kan, dah jadi lain. Penerimaan dia salah. Jadi sebab tu tuan-tuan, kalau dalam mengaji, contoh kita dengar, ustaz ni apalah cakap macam tu, katalah tuan-tuan dengar benda ustaz cakap tu silap, jangan terus kata ustaz ni cakap tak betul ya. Tah kita punya penerimaan tu yang salah. Mungkin tengah tu jaga-jaga, boleh makan, tak tu tak dengar, dia masa tidur tadi. Jangan, tolong jangan. Kita lebih letak husnuzan dulu, baik sangka dulu. Sehingga kalaulah tuan-tuan tanya member tu, kawan ni, kawan tu, kawan ni, kawan tu, memang kita dengar ustaz kata boleh makan, ya kau boleh makan benda tu, haram tu, memang baru tahu kita salah. Kita tengok rakamannya, dan sebagainya. Panggil pula, betul ke ustaz cakap macam ni? Nak tahu bahawa percakapan tu, jangan yang silap tu penerimaan kita. Kadang-kadang itulah disebutkan bahawa dia salah faham, duduk jauh, salah faham. Kita cakap benda yang betul, dia faham lain, dia faham yang berbeza. Itu sifat orang yang tidak ada cahaya Al-Quran dalam dadanya, tidak ada cahaya hidayah dalam dirinya, tidak minat pada Al-Quran, yang penuh dengan nifak, hatinya penuh dengan munafik, wal'iyadzubillah.
Ulaika yunaduna min makanin ba'id, kata Imam Mujahid, yakni ba'idun min qulubihim, hati mereka tu sebenarnya yang jauh daripada kebenaran. Jadi mereka nampak orang terang cantik Quran, dia tak, dia nampak tak cantik, tak elok dan sebagainya. Imam Suddi mengatakan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu satu ketika duduk di sisi seorang lelaki Islam. Idh qala ya labbaikahu, qala Umar lima tulibbi. Dia baca bahasa labbaik Allah, kita guna labbaik Allah, dia guna labbaik Umar. Orang tu kata, Umar tanya, kenapa kau cakap macam tu? Hal ra'aita ahadan aw da'aka ahadun, adakah engkau lihat ada orang buat macam tu, ataupun kau biasa guna bahasa tu? Qala da'ani da'in min wara'il bahri, dia kata ada orang panggil dengan macam tu pada aku, labbaika ya, apa itu sebut nama orang tu. Tak boleh lah labbaik ni guna untuk Allah ya, labbaik Allah. Faqala Umar ulaika yunaduna min makanin ba'id, mereka itulah orang yang dipanggil daripada jauh. Maksudnya nak sebut ni orang-orang munafik yang pandai-pandai ubah labbaik Allah, dia kata labbaik Umar, guna hukum yang tak betul. Wallah alam, kita bagi ruang pada azan tu, insya-Allah lepas ni kita sempurnakan makna. Ayat 45, walaqad atayna Musa al-kitaba fakhtulifa fih, sungguhnya janganlah engkau merasa kecewa wahai Muhammad tentang engkarnya orang-orang kufar Quraisy mengengkari Al-Quran, terutama keluarga Nabi yang terdekat. Memang Nabi rasa kecewa, sedih. Orang Arab sendiri turun Quran bahasa Arab pun mereka yang banyak bantah, banyak lawan. Jangan sedih, demi sesungguhnya kami pun telah beri kepada Musa itu kitab Taurat. Musa pun dah dapat. Lalu sama juga dia ditentangi. Musa ke Nabi mana yang dapat kitab, semua ada musuh. Semua ada orang yang melawannya, musuhnya, musuh Quran. Tak percaya, engkar, tak mau patuh, tak nampak kebenaran Al-Quran. Sama aja, Nabi Musa dulu kitab Taurat pun sama juga, ada musuh. Barulah ini motivasi untuk Nabi Muhammad SAW untuk terus melaksanakan usaha dakwahnya tanpa mundur ataupun kecewa dengan apa yang ditentangi oleh orang-orang kufar Quraisy, keluarga yang terdekat. Nabi Musa dulu pun kena juga, Nabi Daud pun kena juga, Nabi Isa pun dibantah juga. Satu ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, penentang Imam Syafi'i kata, engkau ni sebenarnya tak ada ilmu pun. Tengok, engkau ni ramai je yang bantah engkau, sebab engkau tak cukup ilmunya, kerana ramai yang bantah. Oh, Imam Syafi'i kata, kalau gitu, adakah kerana bila ada orang bantah bererti orang tu tak ada ilmu? Sedangkan siapalah aku? Sudah pasti aku ni memang ada orang bantah. Sedangkan Nabi Muhammad juga ada orang bantah, lawan. Adakah menandakan Nabi tak ada ilmu? Al-Quran pun ada orang bantah. Adakah menandakan Quran tu tak berilmu? Allah sendiri pun ada yang bantah. Adakah menandakan Allah juga tidak ada ilmu? Tidak. Maka disebutkan bahawa dalam surah Al-An'am Allah Ta'ala sebut likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin, setiap para nabi mesti ada penentangnya. Aduan, permusuhan daripada manusia maupun daripada jin ataupun daripada syaitan. Mesti ada musuh dia. Semua Nabi, tak ada Nabi yang tak ada musuh. Sampai Nabi Muhammad SAW pun ada yang menentang dan musuh. Jadi Allah kata, Nabi Musa pun dah kena. Fakhtulifa fi, dia dibantahi, diselisihkan, diingkari apa yang dia bawa daripada kitab Taurat. Walaula kalimatun sabaqat min rabbik, kalaulah tidak ada ketetapan, kalau tidak kerana ketetapan kalimah
daripada Tuhanmu untuk menangguhkan hukuman hingga ke satu masa yang tertentu, sudah tentu Allah turunkan hukuman azab dengan serta-merta kepada mereka. Allah dah tetap umat Nabi Muhammad menentang macam mana pun Allah tak turun azab segera seperti umat-umat lain. Umat Nabi Nuh contohnya, sampai masa Allah banjir, habis semua, hapus semua orang kafir, tinggal beriman je. Nabi Hud, kaum Ad pun macam tu, datang taufan, habis semua orang kafir, tinggal beriman je. Nabi Saleh macam tu, habis orang kafir. Kaum Samud yang kafir, tinggal beriman dengan Nabi Saleh je yang selamat. Nabi Muhammad Allah dah tetapkan dah, takkan buat macam tu. Walaupun dia engkar, Allah masih bagi peluang sampai mati barulah kena azab dia. Sampai mati masuk kubur, barulah mula azab untuk dia. Kan? Sebab tu bencana-bencana yang kena ni, kita tak boleh kata itu azab Allah. Memang itu balak. Balak ni ujian. Kita terjemah balak ni macam azab dah. Dia tak boleh kita kata azab. Allah takkan azab umat Nabi Muhammad ni segera kat dunia. Azabnya di akhirat. Maksudnya mati baru dia kena azab kerana kafir dia, kerana kekafirannya. Tapi yang kena, mungkin kena gempa bumi, mungkin kena gunung berapi ke, kena banjir ke, itu bukan azab, itu bentuk ujian. Di mana kalau azab habis semua. Orang kafir mesti semua mati, orang beriman mesti selamat, tak kena azab. Tapi yang kena tu banjir, orang beriman pun kena, orang tak beriman pun kena. Ini ujian. Orang beriman, Allah jadikan itu sebagai sumber pahala, sumber pemadaman dosa, padam dosa, pahala. Matinya mati syahid. Orang kafir memanglah menambah bencana untuk dia, susah dia dan sebagainya. Tapi bukan bentuk azab. Kalau azab, kena orang kafir semua, seperti azab kepada kaum yang engkar pada Nabi Nuh, habis tenggelam banjir. Azab kepada kaum Samud yang menentang Nabi Saleh, habis kena petir. Azab kepada kaum Ad yang menentang Nabi Hud, habis kena taufan. Orang kafir. Orang beriman selamat. Tapi yang kena banjir ni, yang kena tsunami, yang kena tu bukan azab. Itu sebagai ujian. Ada orang beriman yang kena juga, maka itu sebagai ampun dosa, angkat darjatnya, syahidnya, dan kesabarannya menjadi jaminan kepada syurga dia. Walaulah Allah kata dah, kalau tidak ada ketetapan, aku dah tentukan bahawa mereka takkan kena azab, sudah pasti awal-awal lagi aku kena azab untuk dia orang. Tapi aku takkan azabkan orang kafir di dunia ni, biar dia mati baru kena azab. Wa innahum lafi syakkim minhu murib, dan sungguhnya mereka, yakni kaummu itu masih syak, ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Man amila salihan falinafsih, siapa yang mengerjakan amal saleh, maka untung tu kembali pada dirinya sendiri. Keuntungan tu kembali pada dirinya sendiri. Dialah untung, dialah berjaya, dialah selamat. Wa man asaa fa 'alaiha, siapa yang buat benda yang tak baik, menentang Allah, bencana ataupun dosa tu dialah yang tanggung, dialah kena beban akhirat nanti. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, sudah pasti Tuhanmu sama sekali tidak akan melakukan kezaliman terhadap hamba-Nya. Allah Maha adil, tidak akan terkena kezaliman, tidak akan melaksanakan kezaliman pada siapa saja, tidak. Jadi adilnya Allah Ta'ala, orang kafir yang buat baik, Allah balas kebaikan kat dunia. Di akhirat memang Allah dah janji dah. Orang beriman, walaupun dia buat baik, mungkin Allah tak balas kebaikan kat dunia. Kadang-kadang kita nampak orang kafir, dia tolong orang, tengok dia makin kaya, menambah makin harta dia bertambah. Orang beriman tolong-tolong tak nampak pun makin tambah-tambah. Adalah yang makin tambah, ada yang tidak. Tak. Allah takkan sia-siakan amal soleh orang beriman. Tak sia-sia. Walaupun tak dapat habuan balik kat dunia ni. Kita tolong orang tapi habuan apa pun tak dapat. Dah. Allah pasti balasannya lebih besar kat akhirat nanti. Lagi besar Allah simpan. Allah takkan lupa. Allah takkan lupa kebaikan-kebaikan walaupun sekecil zarrah sekalipun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa buat kebaikan kecil besar zarah pun pasti Allah akan catit, bayar balik pahalanya di akhirat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat kejahatan walaupun kecil mana, pasti ada balasan
yang buruk untuk dia. Jadi mudah-mudahan Allah terima segala amal kita dan Allah ampunlah salah silap kita dengan rahmatnya. Dengan rahmatnya. Wa ma rabbuka bizallamil abid, Allah takkan zalim. Maka disebutkan orang yang sentiasa suka menyembunyikan kebaikannya, maka Allah akan harumkan kebaikannya bila dia mati dah. Pasti. Contohnya para ulama kita, mana orang tahu dia buat kebajikan tu kebajikan, tapi Allah bongkarkan juga kebaikan dia orang tu, Allah bongkarkan. Waktu dia mati, baru orang nampak, oh dialah yang buat baik, dialah yang begini, dialah yang hebat, dialah yang buat begini. Harum kebaikan dia. Kalau orang yang suka mendabik, menunjuk-nunjuk kebaikan dia, Allah akan matikan kebaikan dia bersama dengan kubur dia. Masuk kubur, apa orang tak sebut dah? Orang tak nampak dah kebaikan dia, orang tak ingat dah kebaikan dia, habis. Kan? Pasal dia suka nak menonjol kebaikan dia. Na'udzubillah min dzalik. Dan Allah Ta'ala yang Maha Adil akan berikan kebaikan-kebaikan atas kebaikan yang kita buat, walaupun yang orang tak nampak maupun orang yang nampak. Dan Allah ampun silap-silap kita, salah-salah kita, tersilap niat kita yang tak betul, mungkin tercampur ada unsur riak, ada unsur ujub, ada unsur sum'ah. Allah ampun ya Allah, kami lemah. Mudah-mudahan Allah dengan rahmat kasih sayangnya Allah ampun dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segala amal kita dicatat sebagai amal yang saleh di sisi Allah Ta'ala dan kesilapan kita terampun. Itulah yang kita harapkan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waqtina bil husna wa anta radin anna fi khairin wa lutfina afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه كنت تقبل الكريم. السلام عليكم ورحمة الله.